Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan Sunan Nasa'i rahimahullah pada bab yang ke-13. Bab yang ke-13 iaitu an-nahyu an ittikhadil qubur masajidah. Larangan dari menjadikan kubur sebagai masjid-masjid. Jadi perbincangan pada bab yang ke-13 ini adalah perbincangan secara khusus berkaitan dengan larangan Nabi SAW daripada menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadat. Jadi maksud tidak boleh menjadikan kubur sebagai masjid, maksudnya menjadikan kubur sebagai tempat ibadat. Itu maksudnya. Sebab kubur ini dalam istilah hadis disebut ziarah. Kalau dalam istilah hadis, kubur ni diguna dengan istilah ziarah. Ziarah kubur. Kita pun guna gitu dalam bahasa Melayu kita. Nak pergi ziarah kubur. Kita tak pernah dengar orang panggil nak pergi ziarah masjid. Tak dengar. Mana istilah sendiri itu sudah berbeza. Kalau masjid ni kita pergi untuk i'tikaf. Bila sebut masjid, kita pergi untuk i'tikaf. Biasa diguna begitu. Pergi untuk ibadat. Tetapi bila sebut kubur, kita sebut ziarah. Pergi ziarah kubur. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh pun adab ziarah kubur. Bagaimana adab menziarah kubur? Disebutlah. Antaranya tidak boleh mengotorkan kubur. Kita kata doa kebaikan, bagi salam kepada orang mati. Dan juga doa kebaikan, doa keampunan. Itu maksudnya. Bila sebab tu dari segi kalimah yang digunakan oleh Nabi pun sudah berbeza. Baik. Di bawah bab ini cuba tengok hadis yang ke-703 tu. Hadis yang ke-703. Wa bi qala akhbaran Suwaid bin Nasr qala anba'ana Abdullah ibn al-Mubarak an Ma'mar wa Yunus qala az-Zuhri akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah anna Aisyah wa ibn Abbas qala lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatafiqa yatrah khamisatan lahu ala wajhihi fa idza ghamma kashafaha an wajhihi qala wa huwa kadhalik la'natullahi 'ala al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah dan juga daripada Ibnu Abbas. Mereka berdua berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit tenat, baginda menutup mukanya dengan selendang. Apabila sukar hendak bernafas, baginda menyingkapnya. Dalam keadaan begitu, baginda bersabda, moga laknat Allah kepada orang Yahudi dan orang Nasrani kerana mereka telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Baik, perbincangan dan pedoman hadis. Cuma sebelum kita pergi kepada perbincangan itu, secara umum hadis ini bermaksud yang pertama, ini secara umum terlebih dahulu.
Nabi SAW sebut tentang tidak boleh menjadikan kubur sebagai masjid ketika Nabi sakit yang menyebabkan kematian. Maknanya hadis yang Nabi sebut tentang larangan menjadikan kubur sebagai masjid ini antara hadis akhir Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini juga Nabi SAW menyebut satu fakta yang penting, iaitu sebab ataupun faktor kenapa orang Yahudi dan orang Nasrani dilaknat oleh Allah, kerana mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadat. Itu dua perkara yang disebut di sini. Baik, sekarang ini kita tengok pada perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis Aisyah dan Ibnu Abbas adalah muttafaq alaih. Maknanya hadis ini adalah hadis yang tinggi kedudukannya, diriwayatkan bersama oleh Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ini sahih dan peringkat sahihnya tinggi. Sebab apa? Sebab dia menepati syarat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dua hadis yang dikemukakan di bawah bab ini, hadis 703 dan 704. Itu maksud dua hadis. Hadis 704 tu kita tak baca lagi. Tapi dua hadis yang dikemukakan di bawah bab yang ke-14 ini menunjukkan larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Itu jelas. Maknanya menjadikan kubur sebagai tempat ibadat termasuk dalam larangan. Jadi larangan ini larangan apa? Larangan di sini maknanya larangan haram. An-nahyu di sini dengan makna haram. Yang ketiga, larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Masjid ni boleh dilihat dari dua sudut. Ni saya ambil poin-poinnya supaya kita lebih ringkaslah. Larangan menjadikan kubur sebagai masjid ataupun tempat ibadat boleh dilihat dari dua sudut. Yang pertama, ni elaklah kenapa haram itu. Dari sudut tu. Mana kalau kita nak tengok larangan ini, mungkin saya tertinggal beberapa kalimah lah. Larangan menjadikan kubur sebagai tempat ibadat, yang mana larangan ini bermaksud haram, boleh dilihat dari dua sudut. Itu baru lebih jelas. Sebab ada juga larangan tu sebagai makruh tanzihi pun ada, makruh larangan tapi makna makruh ada juga. Tapi tidak di sini larangan dengan makna haram. Jadi kenapa haram itu? Boleh dilihat dari dua sudut lah. Punca pengharaman itu, yang pertama, tasyabuh dengan pengamal agama lain. Ada kesamaan, ada keserupaan dengan pengamal agama lain. Mereka menjadikan kubur Nabi dan orang-orang saleh di kalangan mereka sebagai tempat mereka memuja, melepas nazar untuk keuntungan duniawi dan beribadat. Ini semua berlaku kerana ada sangkaan yang berat dalam fahaman mereka bahawa kubur-kubur berkenaan ada keberkatan dan keistimewaan tertentu. Kalau tidak, dia tidak akan memuliakan kubur tu. Sebab apa? Dalilnya kerana bukan semua kubur mereka buat begitu. Bukan semua kubur mereka buat begitu. Tapi hanya kubur Nabi, kubur orang soleh dan kubur yang mereka anggap sebagai wali. Maknanya dalam sangkaan mereka, sangkaan yang beratlah kira-kiranya mengikut ulama. Ada tu, walaupun mungkin lidah mereka tidak sebut, tetapi sebenarnya anggapan yang berkait dengan kepercayaan sudah ada di situ. Kalau tidak, tak mungkin dia akan pergi kita kata melakukan upacara-upacara keagamaan di kubur itu. Tak mungkin. Mesti ada tu kepercayaan itu. Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, larangan penyamaan antara dua tempat, iaitu kubur dan masjid. Kubur berfungsi sebagai tempat ziarah untuk mengingatkan kematian, dan inilah keberkatan kubur kerana ianya mudah mengingatkan kepada kematian. Jadi ulama sebut dalam kitab kita baca selepas maghrib ni pun dah ada bincang juga. Kubur ni salah satu keberkatan dia, bila lagi dia ingat kepada mati. Dia ingat kepada kematian itu sangat ditekankan dalam agama. Ingat kepada mati dia boleh menyebabkan seorang itu jadi berubah, jadi baik, bagus, jadi akhlak. Ingat pada mati itu kesan dia sangat positif. Jadi antara keberkatan kubur itulah yang dimaksud. Bila pergi kubur ingat ke mati. Kalau pergi kubur ingat ke nombor ekor tu, itu masalah lain lah. Ada juga dulu orang kita dulu pergi dah. Sejarah orang tua cerita lah. Pergi kubur tu kenali, pergi minta nombor ekor ada. Mati dah je cerita ni.
Mana dia di Pondok Tengah, dia panggil Haji Roni dulu. Mati dah dianya. Dia pernah sebut saya. Dia kata antara bodohnya orang kita dulu, dia kata ni Haji Roni, saya ingat lagi dia jadi Tok Bila di masjid Pondok Tok Kenali. Dia sebut gitu. Tu dah beberapa orang lah sebut. Baik. Jadi sebenarnya kubur ni, orang panggil berkat kubur ni dari sudut mana? Dari sudut dia mudah mengingatkan kepada mati tu. Dari sudut tu. Tu kan. Seperti yang Nabi sebutlah, zuru kuburakum fa innaha tuzakkirukumul maut. Nabi kata, ziarahlah kubur-kubur kamu kerana kubur ni mengingat kepada mati. Jelas Nabi sebut. Baik. Ingat mati sangat berguna. Ni saya guna bahasa santai. Ingat mati sangat berguna untuk kebaikan orang beriman, sama ada untuk dunia dan akhirat mereka. Tu. Adapun masjid bukan tempat ziarah, tetapi tempat khusus untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebut masjid, orang tak panggil ziarah. Masjid ni dia sebut tempat ibadat, iktikaf. Tapi ziarah ni istilahnya digunakan oleh Nabi sebagai untuk masjid. Tu. Masjidlah satu-satunya tempat yang mempunyai kelebihan yang tersendiri, dan banyak disebutkan dalam hadis tentang kelebihan dan kekhususannya. Baik, kena ingat satu perkara. Dengan saya ni ada sebuah buku ulama bincang khusus. Saya pun tak pasti ada terjemah ke tidak, sangat menarik. Nama kitab ni pun masjid. Nama kitab pun masjid. Dia bincang tentang masjid. Kalau orang tu nak berniaga, maka dia wajib tahu tentang ilmu perniagaan. Kalau tidak, haram, berdosa. Kalau kita tidak nak melibatkan diri dia perniagaan, hukum fardu kifayah, tidak fardu ain. Tapi bila kita nak berniaga, menjadi fardu ain atas kita kena tahu. Begitu juga dalam kisah masjid, dalam kitab tu dia sebut, bila seseorang tu hendak mengurus masjid, dia kena tahu, menjadi fardu ain atas dia, tahu bagaimana pengurusan masjid mengikut, kita kata, konsep ataupun neraca Quran dan hadis. Dia kena tahu. Kalau tidak, berdosa dia. Lama dia urus masjid, buat semua urus rumah dia, tak boleh. Bila kita nak terlibat, kita jadi imam ke, jadi ahli jatuh kuasa masjid ke, kita nak urus sebuah masjid, tempat ibadat khusus umat Islam, dia kena tahu cara tu. Seperti mana yang Nabi, sebab Nabi pun urus masjid. Nabi urus masjid, Masjid Madinah tu. Nak acak kali dalam hadis Nabi kata, masjidi, masjid aku ni. Bagaimana Nabi buat? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, cara mana, semua Nabi sebut dalam hadis. Dalam kitab tu dia bincang khusus bagaimana pengurusan masjid yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Kalau kita nak terlibat dalam pengurusan masjid, tiba-tiba kita tidak tahu disiplin, kaedah mengurus masjid, boleh jadi kita terlibat dalam banyak kesalahan. Tu jangan main, jangan main. Sebab orang nak nikah lah, sebab tu kerajaan buat, nak nikah kena kursus. Takut tak tahu. Tahu nak nikah ya. Lama ni wajib pun tak tahu. Nak nikah, sedangkan nikah tu terlibat dengan tu. Kena tahu hukum. Sebab tu dia kena masuk kursus. Ada. Hak ni pun gitulah juga. Maknanya sepatutnya orang nak terlibat dengan pengurusan masjid, dia kena masuk kursus. Bukan kursus nikah, kursus pengurusan masjid. Kena tahu lah secara sunnah tu. Semua dalam bab muamalat, dalam bab apa pun kena tahu lah, kalau kita nak terlibat secara langsung. Baik, itu maksudnya. Yang keempat, mungkin timbul kemusykilan berkenaan sabda Nabi SAW yang bermaksud, moga laknat Allah kepada orang Yahudi dan orang Nasrani kerana mereka telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Sebab disebut di sini Yahudi dan Nasrani. Kenapa disebutkan Nasrani? Bukankah mereka hanya ada seorang Nabi sahaja, iaitu Isa alaihi salam? Nabi Isa AS telah diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah tentu tidak ada kubur untuk dijadikan tempat yang mulia sehingga menjadikannya sebagai masjid. Ada ke orang Nasrani jadi ke kubur Nabi dia? Siapa dia Nabi Nasrani? Nabi Isa. Nabi Isa ni ada kubur ke? Tu ulama kita tanya tu. Lepas tu apa Nabi sebut gini? Tu takutnya ada telitah gitulah. Kau selepas Nabi Isa ni, antara Nabi Isa Nabi Muhammad ni ada Nabi lain? Tak ada bunyi gitu nak. Kau lagu mana sebenarnya? Itu satu kemusykilan timbul dalam kitab lah tu. Itu saya masuk sini molek juga tu. Baik, jawapannya, baik, selepas Nabi Isa diangkat ke langit, orang Nasrani mempunyai nabi-nabi yang lain yang tidak bertaraf rasul. Ada pandangan yang mengatakan begitu.
Umpamanya kalangan Hawariyin, pembantu-pembantu Nabi Isa. Ada ulama kata setengah mereka tu Nabi, tapi bukan Rasul. Jadi tanggungjawab mereka tidak sebesar Rasul lah. Dan mengikut satu pandangan, Maryam itu sendiri adalah Nabi. Walaupun pandangan ini banyak juga dibantah. Sebab mana? Dia gini, berkenaan Nabi ni perempuan, boleh ke tidak seorang perempuan jadi Nabi? Atau khilaf ulama tu. Tu. Walaupun akan datang kita bincang khusus bab ni akan datang ada. Hal ini kita tidak perlu. Cuma ni saya sebut di pandang ulama. Jadi adakah seorang Nabi tu, boleh ke seorang Nabi tu perempuan? Tu ulama khilaf. InsyaAllah dalam bab dia akan datang kita akan bincang lah. Baik. Ataupun dengan memahami maksud Nabi SAW anbiya'ahum yang zahirnya merangkumi Nabi kalangan Yahudi dan Nasrani sebagai kata-kata yang umum sahaja. Setengah ulama kata tidak, bila sebut para Nabi itu orang panggil statement secara umum. Walaupun tidak ada dah Nabi lain selepas Nabi Isa. Pendapat kebanyakannya begitulah. Bahkan Dr. Yusuf Qaradawi pun dia sebut tak ada dah sebenarnya antara Nabi Isa, mana senggai masa 400 hingga 450 hingga 900 tahun lebih tu, jarak di antara Nabi Isa dan Muhammad. Memang jumhur ulama kata tak ada pendapat orang ramanya. Tak apalah. Jadi kalau kita tidak ambil pemahaman itu, kita boleh lihat juga kata-kata Nabi anbiya'ahum yang dinisbahkan kepada Yahudi dan Nasrani dengan maksud kata-kata Nabi itu sebenarnya secara umum, orang panggil statement secara umum, kenyataan secara umum. Namun secara terperinci maksudnya anbiya bagi orang Nasrani ialah pengikut utama dari kalangan orang-orang saleh mereka. Jadi kalau kita kata Yahudi, memanglah Yahudi ni siapa Nabi sebut dalam hadis bahawa itulah satu-satu bangsa yang mana mereka diperintah oleh Nabi. Nabi kata bila mati seorang Nabi, Allah bangkitkan Nabi lain. Itu hanya berlaku kepada pokok Yahudi. Itu dalam hadis sebut, kita bincang dah di Masjid Telipuk dulu dalam bab hadis-hadis muskil tu. Kita bincang dah tu. Baik. Tiba-tiba kalimah itu bila kita nak terima pakai dalam konteks hadis ni untuk Nasrani, maka dia tidak sesuai lah. Sebab apa orang Nasrani, Nabi dia seorangnya, yang ni Nabi Isa. Tetapi mengikut ulama, kita boleh pakai juga hadis maksud anbiya ni bukan maksud Nabi, tetapi pengikut setia Nabi Isa. Orang panggil Hawariyin itu. Mereka lah sebenarnya hakikat yang membawa kitab Injil, yang membawa ajaran Nabi Isa. Dan sebenarnya mereka lah yang telah merubah kitab suci itu. Tu masalah tu. Baik, pandangan ini bersesuaian dengan kata-kata Al-Hafiz yang menyebutkan satu riwayat Muslim melalui jalur Tariq. Tariq itu nama perawi. Mereka yakni Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur para anbiya mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid-masjid. Dalam satu riwayat Muslim, dia sebut dalam bentuk lain. Cuba tengok. Kalau kita tengok dalam riwayat Nasai ni, seolah-olah anbiya itu juga digunakan untuk Yahudi dan kalimah anbiya itu digunakan juga untuk Nasrani. Tetapi dalam Sahih Muslim dan riwayat Muslim melalui jalur riwayat Tariq, dia lafaz dia lain. Cuba tengok. Ni saya tidak kemukakan teks Arab dia lah. Cuba tengok Mereka yakni Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur para anbiya mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid-masjid. Maknanya anbiya itu untuk Yahudi, orang-orang saleh itu untuk Nasrani. Jadi kalau dalam riwayat Muslim lain. Sebab itulah ulama kata, maknanya hadis tadi orang panggil kenyataan secara umum. Hak kenyataan detailnya secara spesifiknya kita kata hadis riwayat Muslim ni melalui jalur riwayat Tariq. Tu. Baik, dalam riwayat Aisyah akan datang menyebutkan secara berasingan hal orang Nasrani. Akan datang di sini, cuba kita baca di sinilah. Sebab dalam riwayat Aisyah dia sebut lain, untuk Nasrani lain bentuk ghuluwun fis salihin tu. Kalau Yahudi ghuluwun fis salihin memang berkait dengan para anbiya. Sebab Nabi ni ramai di kalangan mereka. Tetapi sifat melampau orang Nasrani, Nabi sebut dari riwayat Aisyah adalah terhadap orang-orang saleh mereka. Dan sebenarnya setengah ulama kata golongan Nasrani pun dia sempat, golongan Nasrani pun sempat juga sebenarnya, cuma tidak atas nama kubur. Dia menjadikan Nabi Isa tu sebagai Tuhan kan. Tetapi itu bukan bab kubur. Itu bukan bab kubur tu. Kalau kita bincang tentang kubur, nak ada kubur mana?
Tak memang tak mati lagi pun. Gitu ya. Misal contoh di sinilah. Ni contoh riwayat Aisyah ni. Akan datang kita jumpa ni. Sebab tu saya tak kemuka ke riwayat dalam bentuk bahasa Arab tu, dalam bentuk teks Arab. Cuma saya ambil terjemah. Sebab akan datang kita akan jumpa hadis ni. Misalnya dalam riwayat Aisyah, Nabi sebut begini: apabila mati seorang saleh dari kalangan mereka, mereka di sini maksudnya Nasrani, sebut orang saleh tu. Jadi hadis ni sebenarnya berkait dengan menjadikan kubur juga tu sebagai masjid. Kubur siapa? Orang saleh. Baik. Dalam satu riwayat lain, Nabi SAW telah menyebutkan secara khusus berkenaan orang-orang Yahudi. Hadis Abu Hurairah yang muttafaq alaih. Ini bunyi, Allah telah membunuh atau membinasakan orang Yahudi kerana mereka telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Baik. Hadis Nasa'i, Nabi gabung sekali orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur anbiya mereka. Baik, kita tengok hadis lain, ada Nabi sebut berasingnya orang Nasrani menjadikan kubur orang soleh mereka sebagai masjid-masjid. Dalam hadis lain secara berasingnya Nabi sebut jelas orang Yahudi menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Daripada situlah sebenarnya ulama kata, bila kita tengok keseluruhan hadis, maka kita kena pakai hadis yang sebut secara umum, hadis Nasa'i ni, yang dikatakan anbiya tu mana orang yang berperanan sebagai nabi. Kalau di kalangan pokok kita tahu orang Nasrani ni, orang yang berperanan sebagai nabi adalah pengikut Nabi Isa tu lah, yang setia tu. Kalau Nabi Muhammad dalam hadis sebut orang panggil sahabat. Kalau di kalangan pokok Nasrani, nisbah pada Nabi Isa, penyokong setia dia orang panggil hawariyun. Begitu. Dia panggil hawariyun. Dia sebenarnya hawariyun ni lah dimaksudkan yang dijadikan kubur tu bila mereka mati. Padahal mereka bukan nabi, tapi peranan mereka tu. Sebab kata gini, Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama hak sengerti, ulama hak betul-betul ikut nabi, dialah pewaris nabi sebenarnya. Jadi kalau ulama tu tidak ikut nabi, kalau mengikut Hamka itu dia panggil al-ulama warasatul Hulanda, ulama pewaris Belanda tu. Tu kata Hamka lah, ya, kata Hamka. Baik, ada riwayat yang Nabi SAW sebutkan bersama Yahudi dan Nasrani, dan yang disebutkan adalah mereka menjadikan kubur para nabi mereka. Maknanya kalau kita tengok dalam hadis, kalau Nabi sebut serentak Yahudi dan Nasrani, Nabi guna istilah anbiya. Tapi kalau guna berasingnya, kalau untuk Nasrani, orang saleh. Itu yang menjadi pemujaan mereka, sehingga kubur-kubur orang saleh dijadikan seperti masjid-masjid. Ada pun orang Yahudi, memang Nabi sebut anbiya. Sebab apa? Sebab di kalangan mereka ni yang memimpin mereka, bahkan setengah-setengah ulama kata pemimpin politik orang Yahudi ni adalah para anbiya. Bahkan Nabi sebut kan, bila mati seorang nabi, Allah SWT bangkitkan nabi lain memimpin orang Yahudi. Cuba bayangkanlah bertubuhnya kita, bertubuhnya kita, nabi kita seorang, tapi tetap kita sanggup tegak di atas agama. Pok Yahudi ni mana dari masa ke semasa dia dipimpin oleh nabi dan rasul, tetapi boleh rosak tu sehingga nak baiki tak boleh. Cuba bayangkanlah. Kena bersyukur kita, kena bersyukur. Mana itu satu kebaikan yang Allah SWT berikan kepada kita. Padahal sejarah orang Melayu ni teruk dulu. Kalau kita baca sejarah, orang Hindu asalnya. Kalau tidak Hindu pun dekat-dekat lah. Baik, apa yang boleh difaham daripada kenyataan Nabi SAW dalam riwayat-riwayat ini? Sebenarnya saya sebut dah tadi, kenapa ada ketika sebut Nasrani, dia sebut orang-orang saleh. Ini dalam konteks menjadikan kubur sebagai masjid. Bila disebut Yahudi, disebut para anbiya. Tapi kalau sebut serentak Yahudi dan Nasrani dalam satu hadis, dia guna Nabi saja. Sebenarnya kenyataan Nabi ni sebenarnya apa mafhumnya? Apa yang kita boleh fahamnya? Mengikut Al-Hafiz, kena ingatlah bila kita sebut Al-Hafiz alal itlaq, dia panggil dalam istilah, dia panggil bila sebut Al-Hafiz alal itlaq, mana secara umumnya difaham Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Bila sebut Al-Hafiz, itulah kita ada Fathul Bari, itulah dia nak sebut itulah. Mengikut Al-Hafiz, kalangan Yahudi adalah pelopor dalam melakukan bid'ah berkaitan kubur para anbiya. Ni dia buat kesimpulan daripada hadis-hadis tadi, dia buat kesimpulan daripada kenyataan Nabi itu, kita boleh buat kenyataan bahawa para pokok Yahudi ni, kalangan Yahudi yang menjadi pelopor dalam melakukan bid'ah berkaitan dengan kubur para nabi. Manakala kalangan Nasrani adalah yang mengikut jejak mereka dalam bid'ah ini.
Secara khususnya kalangan Nasrani, mereka hanya melakukan bid'ah berkaitan kubur pada orang-orang saleh yang mati di kalangan mereka. Jadi kalau berkait dengan bid'ah terhadap Nabi ini, Nasrani ni dia ikut bobot Yahudi. Sebab kalau dia lebih popular menjadikan kubur orang saleh sebagai masjid, itu kata Hafiz Ibn Hajar. Oleh itu jelaslah kalangan Nasrani membesarkan kubur para nabi yang telah diagungkan oleh para Yahudi sebelum mereka. Ini kata Hafiz Ibn Hajar dalam kitab dia Fathul Bari jilid 1 muka surat 634 lah. Boleh tengok situ lah. Pandangan Hafiz Ibn Hajar lebih menyokong pandangan pihak yang mengatakan kalangan Nasrani tidak ada nabi lain selain Nabi Isa AS. Jadi kenyataan yang disebut oleh Hafiz Ibn Hajar ni, dia lebih menyokong pada pendapat jumhur yang mengatakan bahawa sebenarnya selepas Nabi Isa diangkat ke langit, sebenarnya tidak ada nabi lain kecuali selepas itu Allah bangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata Hafiz Ibn Hajar sebenarnya lebih menyokong pendapat itulah. Baik, yang kelima, kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya menjadikan kubur orang saleh sebagai tempat ibadat, iaitu masjid, kerana kesan fasadnya sangat besar, iaitu boleh membawa kepada syirik. Kenapa Nabi larang? Padahal setengah ulama kata hadis ni yang Nabi sebut ni, beberapa hari Nabi nak meninggal dunia. Cuba tengok, dia letak kain atas muka, lepas tu bila berasa lemah dia buka. Mana dalam keadaan itu ketika nak menghadapi kematian lah. Maknanya penting sangat peringatan tentang kubur ni. Kita pun heran juga apa jadi minat kubur. Sebab memang ada setengah orang tu bila sebut kubur dia titik air mulut tu. Kita pun heran juga. Inilah kita kata manusia zaman dulu sampai zaman kita lah ni pun memang dia ada masalah. Kalau tidak tahu, okay, Nabi sebut dekat nak mati sebut lagi. Dekat nak mati sebut lagi. Sebab apa? Sebab fasad dia tu. Jadi maknanya berkait dengan kubur ni, apa dia? Fasad dia, syirik itu. Kerosakan paling besarnya bawa pada syirik itulah. Bid'ah kubur ni dia berkait dengan ghuluun fis salihin. Dia berkait dengan melampau memuja orang soleh tu. Bukan tak ada sejarah tempat kita ni, di apa ni, Pulau Pisau tak? Ni hak dia besuk. Tempat tu kubur, tempat ada tempat nazar, nah tempat kubur tu. Saya pun tak pernah pergi lagi tempat tu. Jadi kalau mengikut cerita sahabat-sahabat kita yang pernah pergi sana pun dah sejarah memang begitulah. Mana tempat dilepaskan nazar sebiji seperti zaman jahiliah dulu. Ada berlaku masyarakat Melayu kita pun. Larangan ini dilakukan baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga ke akhir hayatnya. Larangan ini bukan hanya sebagai peringatan agar jangan berlaku kepada umatnya sahaja, bahkan ianya lebih kepada menjelaskan ghulu kepada orang saleh antara faktor utama kerosakan umat terdahulu. Jadi hak Nabi nak sebutnya, Nabi nak ayat pada kita selain daripada larangan, Nabi nak ayatnya betapa besarnya faktor ghuluun fis salihin yang menyumbang kepada syirik, dan inilah punca kemusnahan umat terdahulu. Maknanya perkara ini amat berat lah. Jadi maknanya jangan main-main. Seolah-olah saya boleh sebut gini ya, mudah. Nah, kalau kita baca buku ajaran salah ditulis 2 jilid oleh satu lajnah jawatan kuasa ulama dunia tu, memang dia sebut banyak ajaran salah selain daripada Islam ni hak berkait dengan kubur, pemujaan kubur. Bila sebut pemujaan kubur tu mesti dia berkait dengan guru pengasas itu, berkait dengan guru yang mengasaskan ajaran itu. Yang keenam, hadis ini juga menjelaskan sakit tenak yang dialami oleh Nabi sebagai isyarat kepada basyariyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan mana sakit tenak tu. Sehingga Aisyah, kita akan jumpa akan datang hadis ni. Tak jumpa lagi, kita akan jumpa akan datang. Kata silanya Aisyah sebut, dia kata tak pernah dia tengok, bagi dia Nabi nampak macam lebih sakit daripada orang lain. Sebab dia tengok orang lain nampak relax ya bila nak mati, tapi Nabi nampak gelisah. Tu nak menghadapi sakaratul maut itu. Setengah ulama kata kegelisahan itu kerana kebimbangan. Ada juga yang kata kita bukan kata sakit, tapi setengah kata tak sakit, peluh pensel beberapa kali. Setengah ulama kata iyalah zahirnya begitu. Tetapi kalau kita tengok kepada hadis-hadis begini, maknanya Nabi bimbang takut umat dia senasib dengan orang yang terdahulu. Lama jadi kubur aku ni jadi tempat pemujaan. Bimbang juga tu. Cuba tengok kubur Baqi' tu. Siapa dia tanah Baqi' tu?
Mula-mula kubur sahabat tu orang panggil kubur sahabat. Kalau dalam kitab dia panggil kubur sahabat. Walaupun selepas zaman sahabat, di situlah dikebumikan kubur, kita kata golongan tabi'in. Dan selepas zaman sekarang pun situ juga. Tapi asalnya kubur tu dia panggil kubur sahabat. Bahkan mengikut sejarah 10,000 lebih sahabat yang dikebumikan di Baqi' itu. 10,000 lebih sahabat. Oh, sahabat lebih tinggi pada wali. Sebab itulah masa saya pergi ke Mekah pun, mana disebut pada saya oleh mutawih lama-lama lah, dia kata di Kawah tu salah satu sebabnya kerana apa? Kerana adalah yang nak tabarruk dengan kubur tu, dengan tanah kubur. Mana siapa ambil tanah kubur buh dalam poket, memang ada berlaku gitu. Dibimbangi, sebab tu dijaga tu. Kalau tak buat pagar tu tak tahu. Baik. Cuba kita tengok lagi di sini. Yang kelima tu penting juga, kita kena perhatilah. Jadi kenapa Nabi tekankan sangat berkenaan dengan kubur, jangan tersalah kita kubur ni. Sebab apa? Sebab dia melibatkan ghuluwun fis salihin. Bila melibatkan ghuluwun fis salihin, fasad dia bukan kecil tetapi besar. Apa dia? Syirik jali ataupun syirik khafi, syirik akbar. Syirik jali ni mana syirik yang menyebabkan seorang itu terkeluar daripada agama, rosak terus akidah tauhid. Nak masuk Islam kena ngucap semula. Itu makna syirik jali ataupun syirik akbar. Dia boleh membawa ke situ. Jadi fasad dia tu bukan kecil tapi besar. Jadi peringatan Nabi ni bukan sekadar Nabi bimbang kukuk berlaku akan datang kepada umat dia. Bukan sekadar itu. Walaupun kebimbangan itu ada, tetapi yang lebih besar Nabi nak sebutnya sebagai peringatan. Inilah pengalaman umat terdahulu, rosaknya mereka kerana ni lah. Baik. Yang keenam, hadis ni juga menjelaskan kepada kita bahawa Nabi ni sakit tenak. Dan sakit tenak Nabi yang dialami oleh Nabi tu sehingga dalam keadaan nampak macam gelisah. Ada riwayat disebut pensan beberapa kali. Ini menunjukkan basyariyatul Rasul, manusianya Rasul tu. Dia bukan, tak ada sikit pun jadi ada sifat Tuhan Nabi ni. Para Nabi dan Rasul tidak mungkin sama sekali akan meningkat naik menjadi Tuhan. Bahkan dalam riwayat Syaikhan, yakni Bukhari dan Muslim, Aisyah menyebutkan, saya tidak pernah melihat sesiapa pun yang menanggung kesakitan melebihi Rasulullah. Itu dalam riwayat Bukhari Muslim. Aisyah sebut begitu. Dan semua ni kita akan jumpa akan datang hadis. Akan datang lah. Ni saya bagi terjemahan saja. Aisyah kata, kita kena tahulah bahawa Nabi ni wafat ketika berada di atas haribaan Aisyah itu, di rumah Aisyah, di bilik itulah tempat dikebumikan Nabi, dikubur. Di situlah Nabi wafat. Dan asalnya kubur itu, tempat disemadi dikebumikan Nabi itu adalah bilik Aisyah. Jadi Aisyah tengok, dia kata dalam riwayat Bukhari Muslim, dia kata saya tak pernah melihat sesiapa yang menanggung sakit melebihi Rasulullah. Jadi ulama bahaslah, kenapa begitu? Kenapa Allah buat begitu? Apa hikmat dia? Di sebalik Allah buat begitu pada Nabi. Nak ayatnya bahawa Nabi ni adalah manusia. Kita kata tak okay lah jadi salah. Ada dah salahnya Nabi Isa tu, yang anggap sebagai Tuhan, padahal jelas dia tu manusia. Ada mok itu. Baik, seterusnya hadis yang kedua di bawah bab yang sama, hadis 704. Wa bi qala akhbarani Yaqub bin Ibrahim qala hadatsana Yahya qala hadatsana Hisham bin Urwah qala hadatsani abi ana Aisyah anna Habibah wa Salamah zakarata kanisatan ra'ataha bil Habasyah fiha tasawir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ulaik idza kana fihimur rajul as-salih famata banau ala qabrih masjidah wa sawwaru tikis suwar ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah, di mana Aisyah menyebutkan bahawa Ummu Habibah dan Ummu Salamah telah menyebutkan berkenaan sebuah gereja yang mereka lihat semasa di Habasyah. Tersilap tu Habasyah tu, mana di dalam gereja tu ada banyak gambar. Gambar siapa ni? Dalam syarah hadis sebut gambar Nabi dan orang-orang saleh di kalangan mereka. Lalu Rasulullah telah bersabda, bila Aisyah ceritalah berkenaan Ummu Habibah, Ummu Salamah cerita, tempat ibadat pokok dia penuh dengan gambar-gambar. Gitu.
Tempat kita tak ada gambar, tak boleh letak gambar. Dan saya tengok di China, apa ni, jejak Rasul. Saya pernah tengok ketika dia fokus dia di sebuah masjid di China lah. Masjid ni masjid besar lah, masjid bersejarah lah. Ada gambar Khomeini. Dan di masjid. Kejut saya. Nak macam mana? Jauh dia pergi pengaruh dia tu. Ada gambar jelas nampak. Kejut kita tengok. Istighfar Allah kata. Dah dia. Mana macam mana? Tapi dia maknanya gini lah, kita kena faham lah isu gambar ni. Kalau kita belajar hadis-hadis yang mana ulama kita bincang tentang bagaimana Nabi laknat orang yang melukis gambar, semua tu kenapa? Apa latar belakang dia? Apa sebab dia? Dia berkait dengan satu budaya. Dan budaya itu sebenarnya dia berkait juga dengan hukum. Budaya siapa tu? Budaya Nuh, masyarakat Rom misalnya. Dan dari segi budayanya, orang-orang yang sembah berhala ni dia bermula dengan gambar. Daripada situ kita nampak bahawa penyembah berhala ni sebenarnya dia bermula dengan terlalu memuji orang-orang yang baik di kalangan mereka. Enggak orang yang paling baik ni Nabi lah. Kemudian bawah orang Nabi tu orang pengikut-pengikut Nabi, orang kanan Nabi lah kita kata. Tu. Bahkan kalau kita baca dalam kitab sebenarnya setengah ulama mengharapkan tak boleh kita nak buat gambar saya nak bakar pun tak boleh. Buksah ke gambar Nabi tak boleh, nak lukis gambar saya nak bakar pun tak boleh. Atas dasar sadduz zara'i, nak sekat takut jadi bahaya. Gambar tu kenali dia meletak buat pelaris nego. Kalau agak-agak kelada gambar saya nak bakar lagu mana? Sebab tu umat Islam ni kita kena ingat, sebab tu Nabi SAW kadang-kadang lebat gambar dia laknat lah. Apa tu? Sebab itu punca kemusnahan. Fasad dia adalah membawa pada syirik. Baik. Bila Aisyah sebut begitu, maka Nabi pun kata, sesungguhnya jika ada orang soleh di kalangan mereka yang meninggal dunia, maka mereka akan membina masjid di atas kuburnya. Tujuan apa bina masjid tu? Tujuan apa? Untuk melakukan ibadat di situ. Dan melukis gambar-gambar mereka untuk diletak di rumah-rumah ibadat, bahkan di rumah-rumah guru-guru mereka. Sebagai apa? Sebagai memperingati jasa-jasa mereka. Asalnya begitu. Mereka sejahat-jahat makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Kenapa Nabi sebut gitu? Ni saya sebut ni secara umum lah dulu. Dalam perbincangan tu saya detailkan. Kenapa mereka dikatakan sejahat-jahat? Kerana perbuatan mereka inilah yang menjadi punca asas kepada kesesatan sehingga syirik kepada Allah. Jadi kena tutup jalan ni, tak boleh buka, tak boleh buka, bahaya. Sebab tu kita umat Islam ni dalam zaman kita kata sekarang dengan ada telefon, smartphone ke apa ni, kita nak ambil gambar biar pada-pada lah. Ni duk goi ke apa ambil gambar. No. Teruk sungguh. Bini ambil gambar tu lelaki ambil gambar bini. Ataupun dua sekali letak sana. Tak sahlah buat gitu Sekarang ambil gambar motor sudah lah. Kau tak tahan lagi ni, nak kali masuk ambil gambar makan dia. Awak telio kita tu belakang tu. Tak selalu buat gini nyanyi kau okay, no? Baik. Okay, cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis ini. Yang pertama, hadis Aisyah ni dia adalah muttafaq alaih. Yang kedua, perkataan kanisah. Sebab kanisah ni bukan sekali Nabi guna, banyak kali dalam hadis. Perkataan kanisah yang disebut adalah hadis asalnya bermaksud tempat ibadat Yahudi, namun digunakan di sini untuk tempat ibadat Nasrani. Mengikut Al-Fayumi, ini adalah perkataan mu'arrab. Fayumi ni seorang ahli bahasa Arab lah. Dia kata kanisah tu betul lah, asalnya bukan bahasa Arab lah, digunakan untuk orang Yahudi dalam bahasa mereka. Kemudian bahasa tu kanisah tu dijadikan bahasa Arab dan diguna pakai. Jenis kalimah begitu dalam istilah dia panggil mu'arrab. Asal tidak Arab tapi diarabkan. Banyak kalau bahasa Melayu kita asal tidak Melayu ni. Bahasa Inggeris, bahasa Arab, rak tu bahasa Arab. Lagi dalam rak ni bahasa Arab ni maknanya hutan kecil. Hutan besar lain pula.
Bahasa Inggeris banyak jadi bahasa Melayu. Kalau Indonesia lagi lah bahasa pengaruh bahasa Inggeris sehingga jadi bahasa dia. Kalau dalam istilah Arab, asal tidak bahasa Arab, kemudian dimasukkan dalam bahasa Arab dan digunakan secara meluas, hatta dalam hadis pun digunakan. Ulama bincang lah. Sebabnya penggunaan Yahudinya untuk penggunaan asal kanisah ni adalah untuk tempat ibadat Yahudi, makbad Yahudi. Namun selepas tu digunakan di sini dalam hadis ni sebagai tempat ibadat Nasrani. Jadi mengikut tokoh bahasa Arab yang bernama Al-Fayumi, dia kata ini perkataan mu'arrab yang sudah dijadikan bahasa Arab. Bahasa pinjaman lah, kita tak taklid dah ni. Istilah kita kalau bahasa Melayu panggil pinjaman. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi menyebutkan, ini kata Imam Qurtubi semasa dia bahas tentang hadis ini, dia kata orang-orang Yahudi melukis gambar orang soleh di kalangan mereka yang hidup di zaman dahulu. Tujuannya apa dia lukis gambar orang soleh tu? Tujuannya menimbulkan kemesraan dan kenangan terhadap jasa-jasa dan kebaikan mereka. Maksud dia gitu ya asalnya. Bukan untuk disembah, dijadikan patung selepas tu dia tak ada sebut gitu. Asalnya gambar untuk mengenang jasa dia, letak di dinding. Supaya itu kan letak bunga di dinding. Inilah tok nenek kita dulu, bapa kemerdekaan kita dulu. Akhir sekali disembah oleh Mahatma Gandhi. Mereka bersungguh-sungguh melakukan pemuliaan sehingga mereka melakukan ibadat di samping kubur-kubur mereka. Sebab inilah orang panggil ghuluw, melampau. Sebab tu kita umat Islam supaya tidak sampai ke tahap ghuluw, dia kena ikut disiplin agama. Kalau Nabi kata setakat ni, tak boleh lebih, jangan lebih. Kalau lebih akan jadilah boleh sampai situlah. Kena jaga. Setelah berlalu zaman demi zaman, sehinggalah sampai kepada ketika keturunan mereka yang jauh dan sudah samar bagi mereka tujuan asal nenek moyang mereka melakukan upacara adat berkata kubur orang soleh, mereka telah meneruskan, sepatut komat, mereka telah meneruskan upacara. Asalnya gini asalnya. Jadi orang-orang contohnya gini kita kata, berlalu masa sampai beratus-ratus tahun. Jadi gambar tu sebenarnya dia kekal tu, kadang-kadang diwarisi gambar tu. Kalau ada sejarah sebut gambar, misalnya contohnya gambar ni satu ketika berada dengan bani ni mana satu kita kata jalur daripada satu kabilah lah. Bani ni mana lebih kecil, misalnya kata Bani Hashim, semua tu asal daripada keturunan yang sama, tapi pecah-pecah dia tu dia panggil bani. Baik, kadang-kadang gambar datuk nenek tu diwarisi oleh bani tertentu. Tu kadang-kadang tu berebut-rebut. Bila sampai beratus-ratus tahun, jadi anak cucu situ adalah cerita berlebih-lebih lah pula cerita tu. Hak zaman dulu pun tak ada. Akhir sekali anak-anak cucu hak beratus-ratus tahun ni dia rasai besar jasa datuk nenek kita ni. Akhir sekali buat gambar timbul dulu. Selepas tu jadi arca tu, jadi satu patung yang lengkap, boleh dilihat daripada 4 dimensi tu kita kata. Asalnya tu sejarah dia. Tu ada tu nenek moyang dia tidak gitu. Bahkan pembaharuan yang dilakukan oleh generasi baru lebih dahsyat daripada yang lampau. Jadi hak anak cucu buat lebih teruk lagi daripada asal. Sebab apa? Sebab apa berlaku gitu? Sebab tidak ada orang bantah, tidak ada orang sekak, tidak ada mujaddid. Allah tak lahirkan. Tapi umat Islam tak berlaku gitu. Cuba tengoklah ni. Silap kecek sikit tentang hadis dhaif. Kecek sikit tentang hadis maudhu'. Kalau orang tegur molek tak dengar kata. Cuba tengok dalam internet. Berkebuknya bahas. Allah ni siap mari video ni ustaz ni kata gini. Tak betul hadis ni. Situ dibincang pula. Dalam agama lain tak ada ciri-ciri tu. Sebab tu bila sesak, tak ada dah. Orang panggil satu kelompok yang nak memperbaiki kerosakan itu. Sengaja Allah buat begitu. Akhir sekali sesak sehingga tak tahu. Jadi kalau kita katalah sekarang ni kita tahu Nasrani ke Yahudi, kalau dia nak balik ke pangkal jalan tak boleh. Dia tak tahu nak bermula di mana, nak bergantung di mana, mana sumber dia. Hak tu asal. Mana sumber hak asal? Tapi umat Islam tak. Hak itulah kita nak bicara dalam akidah khatmun nubuwah tu. Kihadah asal tu tak hilang tu ya jadi kekal tu. Gapo dia? Quran tu Allah sendiri jaga. Hadis pula siapa jaga? Ulama sanggup mati, kering diri nampak tulang rusuk. Ulama kita tak ada daging ke rambut tubuh. Apa tu? Dia cakap ke hadis.
Ada ke agama lain sanggup jaga getemu fakta agama tu? Kitab suci tak ada. Kita awal-awal lagi Quran tak boleh baca, mesti dalam bahasa Arab sebab makhraj dia tu. Kalau tulis ke Melayu tak boleh, kecuali kena tak bahasa Arab. Dan masa sebut masa baca tu guru ngajar kena ngajar Arab. Tu ketetapan ulama. Sebab apa? Kalau tulis ke Rumi nak kira makhraj lagu mana? Sikap Nabi SAW melarang melakukan seperti apa yang mereka lakukan sehingga di akhir hayatnya adalah untuk menyekat daripada berlaku. Sebab kenapa Nabi sampai akhir hayat pun sebut lagi sebab apa? Kenapa begitu? Nabi nak isyarat kepada kita bahawa syirik-syirik ni benda besar. Hak lain itu besar juga. Sebab tu dia panggil syirik ni ulama sebut akbarul kabair. Dosa besar, hak paling besar. Dalam 70, kalau kita ambil 70 lah sebagai mudah faham, dalam 70 dosa besar, hak inilah paling besar. Sebab tu Nabi sebut gitu tu. Dah tadi sebut dah punca kemusnahan, kerosakan bangsa yang beragama Islam zaman dulu. Agama Islam juga dulu pun punahnya kih ni. Kih bila berlaku kerosakan dari sudut akidah, pakat senyap berlaku. Tak ada hak bangkit nak perbetulkan tu. Tapi Islam ni dia tidak begitu. Kadang-kadang dia kat kampung, tak ada kat ulama belah mana pun. Yang keempat, tegahan melakukan ibadat solat di perkuburan, di sisinya, menghadap ke arahnya dan di atasnya. Hafiz Ibn Hajar sebut. Sebenarnya hak ni tegahan ni, maksud tegahan supaya tidak menjadikan kubur sebagai masjid ni, maksudnya tempat ibadat. Tempat ibadat tu lagu mana? Tak boleh semaya situ. Tak boleh kecuali semaya jenazah. Waktu memang boleh. Waktu ada dalil. Kalau lain tak boleh. Nak maya duha ke situ. Nak maya ajak ke kubur. Tak boleh. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Semaya di sisi kubur tak boleh juga. Menghadap ke arah kubur dengan sengaja, padahal boleh menghadap ke arah kubur. Dia tahu dah, misalnya kubur di sini, dia tahu kiblat ni, dia pun duduk ni. Kalau kita tanya dak menghadap kiblat dia tu. Padahal tengah antara dia dengan kiblat tu kubur. Dengan maksud tu, dengan sengaja kita tak boleh. Tu larangan, maksud larangan di sini. Menghadap ke arah kubur dan juga solat di atas kubur tu sendiri. Kata Hafiz Ibn, tak boleh berlaku. Sebab tu setengah ulama kata payah kita nak buat perinci lagi ni. Kita sebut senang, tak boleh beribadat di kubur seperti masjid tu. Lepas tu tak boleh langsung. Kalau kita pergi ni, saya pernah tanya tu guru saya dulu, kita pergi kubur kat, mestilah kita baca dah Qul huwallahu ke apa gini, mesti kita baca tu. Tak boleh lah kau. Dia gini dia setengah-setengah perkara tu soalan boleh tak boleh tu dia tidak relevan, setengah-setengah keadaan. Hak relevannya Nabi buat macam mana. Hak tu. Sebab kalau kita tanya gitu dia jadi masalah. Boleh juga kena tanya enggak, tapi masalah kalau jawab enggak sebab dia nanya dia ada dah jawapan dia tu. Hak tu kita bimbang tu. Seolah dia kata ni soalan saya ustaz, tapi ustaz kena jawab ginilah. Cuma dia tak kata yang gitu. Sebab kalau jawab lagu lain cuba tengok jadi lagu mana. Tu. Sebab tu kalau dalam bab sunnah dia kena tanya Nabi buat lagu. Misalnya kita pergi kubur. Sebab kubur ni dia ada kelebihan dia. Salah satu tempat ziarah untuk ingatkan mati. Dan dia ada disiplin-disiplin lain lagi yang berkait dengan kubur. Sepatutnya kita kena tanyalah, ziarah kubur ni macam mana? Seperti mana sebelum jadi kubur tu dia sakit dulu biasanya. Bagaimana ziarah orang sakit tu lagu mana? Bila dia mati, orang panggil kubur. Ada pula tak serupa. Tak serupa ziarah kubur, ziarah orang sakit. Tak sama. Jangan kita kata sama. Baik. Cuba kita tengok lagi di sini. Tegahan berlebihan dalam membuat gambar kecuali jika ada keperluan. Tegahan berlebihan ni maksud ke apa dia? Ni saya guna asal lah kalimah dia lah. Nabi guna istilah laknat orang yang melukis. La'anallahul musawwirin wal musawwirat. Laknat Allah kepada orang yang melukis gambar, lelaki dan perempuan. Kalau mengikut Syekh Uthaymin, biarlah setengah orang tak setuju lah pandangnya dia lah. Dia kata Nabi sebut ni lukis. Lukis ni makna lain. Kalau ambil gambar guna kamera ni lain dia kata. Tu. Tetapi kukuh mana walaupun lain, tetapi tetap tidak boleh berlebihan mengambil gambar. Walaupun asalnya lain maksud,
Taswir tu lain. Musawwir asalnya melukis guna beruh, patut ada kita kata color, cat dia tu dan sebagainya. Dia tidak seperti sebab ambil gambar ni sebenarnya kita pindah dia punya gambar realiti ni kita letak di kertas. Dia sebut gitu dalam syarah yang saya baca lah. Memanglah yang saya, tetapi sama ada gambar ke ataupun sama ada gambar melalui kamera ataupun gambar melalui lukisan, semuanya bahaya. Semuanya bahaya, ada bahaya dia. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita kata orang yang masih lagi dalam agama lain, yang masih lagi mengekalkan, kita kata letak gambar di dinding ni, sekarang ni pun mereka tak lukis dah. Mereka buat gambar besar tu, gambar comel lah, tidak lukis dah, letak dinding tu. Misalnya orang Hindu ke, bila ayah dia meninggal, dia letak gambar dinding, letak bunga, dia tidak lukis dah tu. Dulu memang lukis, dia sudah guna kamera ni. Jadi mengikut Syekh Utsaimin, dia kata tetap terpakai juga hadis. Mana kena berhati-hati jugalah, jangan lebih-lebih. Lepas tu kalau tak ayat serama mana? No. Dia ambil gambar ayat serama dia letak, tapi tidak letak bunga, tak boleh juga, tak molek. Takut ada mari tu oli mana tunjuk itunya hidup no. Takut jadi gitu, bukan boleh kira. Baik tak sah lah, baik tak sah sebab kita tak tahu atas dunia ni siapa dia, orang panggil tu oli tu. Jadi tak sah, takut jadi pelik pula. Baik, yang keenam, harus menceritakan peristiwa pelik dan mungkin tidak selari dengan ajaran agama, tetapi mesti diberi peringatan. Kalau kita nak sebut cerita pelik, kita kena buat komentar yang sesuai dengan agama. Cerita ni ada berlaku ni, tapi kita sebutlah. Kalau nak sebut, mesti diberi peringatan jika ianya bersalahan dengan ajaran agama, agar pendengar tidak terfitnah dengan cerita berkenaan. Kadang-kadang kita nak sebut perkara-perkara pelik yang berlaku pada wali. Misalnya, sebagai contohlah, ada sebut dalam kitab, ada seseorang wali tu Mi'raj, misalnya ada sebut dalam kitab. Mi'raj tebuk dinding, bukan dinding ni, apa ni? Bumbung. Ada. Rupanya ada dalam kitab tak sebut siapa tak ketuk 40 tahun. Ambil semaya, bukan maksud tak ketuk, dia sebut lagi tak tu, maknanya tak batal wuduk 40 tahun. Ada, patut ada tu dia berasa megah pula. Terserah ni saya tak ingat. 20 tahun ke 30 saya tak ingat, tapi jelas sebut. Maknanya berpuluh tahun bila dia berkahwin, dia masih teruna, isteri dia masih dara. Dan dia tinggal bilik bersebelahan, bilik suku-suku. Pitu mengadak gitu disebut dalam kitab. Detail. Ada. Pokok sufi ni. Jadi kalau kita nak sebut berita, maklumat itu kepada orang awam, kita kena sebut ini perbuatan yang pelik, ganjil dan dia jelas bersalah dengan sunnah. Kena sebut gitu. Lepas tu bila nak boleh anak? Dia tak boleh anak, dia tak boleh main bluetooth gitu. Tak jadi. Nak boleh anak, dia tak boleh main bluetooth gitu. Dia kena suhati lah. Sepuh sunnah Nabi ajar tu. Kalau kita nak cerita pelik-pelik gitu boleh. Misalnya kita nak cerita tu guru kita hebat, bila dia tunjuk ayat din ni, ayat tu tubik, nampak ayat tu, kita kata contoh ni. Kalau kita nak sebut boleh, tapi kita nak sebut itu cerita wali syaitan. Kena sebut gitu lalu. Kalau wali yang Islam semua tidak gitu. Dia tidak benda pelik-pelik gitu. Lepas tu cerita ni Hana pun tak percaya, cuma Hana sebutnya ada. Kalau cerita-cerita gini, puak-puak tu yang ada cerita-cerita gini. Kita kena sebut gitu biar terang, supaya masyarakat tu tidak tersalah. Bahaya tu kalau kita tidak sebut gitu. Akhir sekali masyarakat kita didik dia seolah-olah orang betul ni, orang soleh mesti kena ada keramat gitu. Tak nanya tu pemahaman tu. Jadi kalau ulama ni alim tahu mana tak ada benda-benda pelik, tak hebat mana ni. Dia kalau orang pelik ni, kalau kita pergi rumah dia wadah siap dah air. Lepas tu dia tahu kita mari ni apa tujuan, tak payah royak. Duk main cerita lagu tu pagi pas gelap kan. Akhir sekali masyarakat terbentuk pemikiran lagu tu, nak betul pula payah tu. Sedangkan Islam ni dia hidup dalam keadaan yang benar, realiti, seperti mana Nabi ajar. Yang ketujuh, celaan kepada pencetus amalan haram dan jelek. Pencetus dosa lebih parah daripada pengikut dia. Orang pencetus, orang mula-mula, sebab ulama sebut ginilah, kita kata fitnah. Fitnah ni dia ada yang mula-mula membuat fitnah tu. Orang mula-mula mengeluarkan cerita fitnah tu. Orang lain tu sebar. Antara penyebar dengan pencetus yang mula-mula melakukan fitnah, semua ulama ittifaq ulama, orang yang paling besar dosa adalah pencetus dia tu. Katakanlah fitnah tu tersebar sampai berjuta, dia tidak akan sama maklumat fitnah tersebar untuk 1000 orang. Tak sama. Dia lain tu.
dosa dia tu. Jadi kena berhati-hati. Jadi mana orang yang terlibat dulu sehingga menyebabkan manusia sesak sampai zaman sekarang ni, cuba bayarkanlah dosa yang mereka tanggung dengan sebab punca daripada mereka. Begitulah juga sunnatullah. Orang yang menjadi punca kepada kebaikan, walaupun dia mati 1000 tahun, tapi kebaikan dia buat tu masih lagi diteruskan oleh umat kemudian, dia tetap dapat pahala walaupun 1000 tahun berlalu. Sebab tu saya ingat ni dalam buku yang saya baca, ulama sebut, ialah ramai sahabat begitu, cuma dia sebutnya Sayyidina Uthman sebab perbincangan berkait dengan Sayyidina Uthman. Dia kata dalam kitab Faslul Khitab fi mawaqif Syiah min al-ashab, dia kata besarnya jasa Sayyidina Uthman ni, tak tahulah. Tu Masjid Madinah tu, kita masuk Babus Salam tu kan, tak tahulah bagaimana, tapi sekitar tu lah ada tanah dia yang dia beli daripada 2 orang adik-beradik, anak yatim tu. Dia beli dengan duit dia, kemudian dia wakafkan. Sebab Nabi beritahu bahawa tak muat dalam Masjid Madinah ramai sangat ni umat Islam, berbondong-bondong umat Islam, orang luar pun mari nak mengaji dengan Nabi, dengan sahabat, nak ambil ilmu agama di situ. Akhir sekali tak muat masjid. Jadi adalah sekeping tanah milik 2 beradik. Jadi Nabi nak bayar lah, dia nak free, Nabi tak si. Nabi kata kena bayar sebab ini harta anak yatim. Sayyidina Uthman bayar, kemudian selepas dia bayar jadi milik dia, dia wakafkan untuk umat Islam. Cuba bayarkanlah. Daripada saat itu sampai sekarang 24 jam sampai hari ni terus menerus tempat tu digunakan jadi masjid Nabi, tanah wakaf dia tu. Cuba fikir sebanyak mana pahala Sayyidina Uthman dari sudut tu saja. Itu maksudnya. Baik. Kemudian bab yang ke-14 ni kita bincang minggu hadapan, kelebihan datang ke masjid. Kelebihan datang ke masjid. Al-fadlu fi ityanil masajid. Kelebihan datang ke masjid. Ni insya-Allah kita bincang minggu hadapan. Saya setakat itulah dulu, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.